Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi Allah sayang kita, Allah pilih kita semua duduk sini. Jadi Allah yang sampaikan kita ke sini kerana Allah sayang. Jadi nak sebut nama Allah walaupun sekali, nak sebut nama Allah walaupun sekali, dia satu kurnia Allah yang besar. Sebab ada orang lalu hidup ni, dia makan minum, dia berjalan, diberi rezeki, diberi macam-macam nikmat, tapi dia tak kenal Tuhan yang bagi rezeki pada dia ialah Allah. Dalam dunia, tuan-puan selalu bersedih tak? Selalu bersedih. Apa yang kesedihan paling besar tuan-puan tanggung? Putus cinta, berhutang, bercinta lagi, suami nak kahwin lagi. Kan sakit jiwa kan, macam nak mati kan. Yang lelaki pula nak kahwin lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, macam-macam ujian datang dalam kehidupan kita kan. Tapi apa ujian yang paling besar sekali? Saya pernah tengok dekat Bangladesh, orang miskin. Dia punya miskin, dia letak jenazah kat depan dia, letak jenazah. Masa dia letak jenazah kat depan, jenazah disusun ni, lepas tu dia letak tabung. Letak tabung, ada setengah tempat tu. Bukan setengah tempat, sekali itulah saya nampak letak tabung. Lepas tu saya datang, saya masukkan duit dalam tabung tu. Ambil, masukkan duit. Saya kesian. Saya kata kesian dia orang ni, miskin sampai dia kata tolonglah bagi saya duit, bapa saya dah mati, keluarga saya dah mati, suami saya dah mati, dah tak ada siapa nak sambung, nak beri kepada saya begini-begini kan. Jadi dia pun, saya tengok, saya kesian. Tiba-tiba ada polis datang bawa kayu. Dia pun ketuk, macam cerita Hindustan tu, cerita Tamil kan. Dia pun ketuk jenazah tu. Wish, jahatnya polis kat sini, bukan kat Malaysia, negara lain. Dia ketuk-ketuk, tiba-tiba ada ketuk, saya kata kejamnya. Tiba-tiba masa dia ketuk, ada jenazah tu bangun, lepas tu berlari. Rupanya belum meninggal lagi. Rupanya tipu je, ada yang tipu, ada yang betul. Jadi saya tengok, saya kesian. Macam-macam dunia ni drama kehidupan dunia ni. Ada orang pula dekat stesen kereta api kat India. Kalau kita lalu pagi-pagi, dia orang semua tengah berak ke sepanjang jalan tu. Dia tutup kepala je, punggung dia buka. Sebab punggung sama je kan, begitu je macam mana kan. Tepi jalan, dia tutup kepala je. Sebab orang tak kenal muka. Jadi aib tu kat muka, bukan kat punggung kan. Nampak punggung, tak nampak muka, tak tahu punggung siapa. Jadi yang penting muka tu tutup. Sebab tu kalau orang buat jahat, tutup muka. Sebab tu muka ni melambangkan wajah kemuliaan seseorang. Sebab tu dia di akhirat, dia kata, satu orang yang di akhirat nanti muka dia, orang yang antara dosa yang besar, Allah buat wajah dia ni luruh. Wajah muka ni apa dia? Tinggal tulang. Dekat akhirat, wajah muka kita ni jadi tulang. Antaranya orang yang baca Quran, hafal Quran, kemudian melupakan Quran. Atau orang yang diberi peringatan agama, kemudian dia abaikan peringatan agama tu, maka di akhirat esok wajah dia tinggal tulang. Muka dia buruk. Muka dia buruk. Dalam Fadilat Sedekah diceritakan, ada satu orang akan kejar kita. Orang sangat buruk muka dia, dia kejar, dia nak peluk kita. Kita semua lari, dia lari. Sekali dia kata apa? Kenapa kau lari daripada aku? Kenapa lari? Akulah dunia yang kamu kejar-kejar masa dalam dunia tu. Allah dahirkan sebagai satu orang wanita, satu orang wajah manusia yang berwajah buruk, dan akan kejar abang-abang semua ke akhirat. Itulah dunia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengenal apa musibah yang lebih teruk dalam dunia. Tsunami, gempa bumi, teruk kan? Tapi tahu tak apa yang lebih dahsyat lagi? Lebih teruk daripada tsunami, gempa bumi, ialah bila kita mati tak kenal Tuhan. Bila kita mati tak kenal Allah, ialah musibah yang paling besar sekali. Tak dapat sebut nama Allah, musibah yang besar. Mendengar nama Allah, tak dapat dengar nama Allah, musibah yang besar. Ada orang ada duit banyak, hebat. Mungkin Donald Trump, taklah orang lain lah, siapa-siapa kan. Hebat besar. Tapi dia ada miliki macam-macam dalam dunia, tapi dia tak kenal Tuhan dia ialah Allah. Kita semua dalam dunia dapat mengenal Allah ni kebahagiaan yang sangat besar, sangat berharga. Sebab itu orang-orang dulu, kita cuma bila melangkah, kita nampak apa orang kata kat kita. Tapi orang dulu, mereka melangkah, mereka fikir ada kehidupan akhirat yang akan mereka semua pergi.
Sebab tu mereka kejar janji-janji Allah SWT. Orang beriman kejar janji siapa? Janji Allah. Cuba datang kursus 3 hari ni dapat bonus seorang 1,000. Agak ramai tak datang. Mesti tak ada yang tak datang kan? Jabatan lain pun datang. Kementerian lain pun tiba-tiba datang kan? Sebab seorang 1,000 3 hari. Mesti berebut-rebut. Tapi kalau tuan-puan nak tahu, pahala tuan-puan duduk sini 3 hari lebih besar pada duit RM1,000. Sahabat ni, mereka mengejar janji Allah. Satu pahala, kalau Allah tunjuk sekarang satu pahala, tunjuk slide show pahala, nampak je hati kita pecah mati, berkecai, mati kita semua. Satu pahala je Allah tak boleh tunjukkan dalam dunia. Tak boleh tunjuk. Lebih mahal pada 1,000. Maaf, mungkin lebih mahal daripada kereta Lamborghini kan. Ferrari, Lamborghini lalu, mesti semua pusing kepala tengok kan. Lalu, Lamborghini tengok je terkesan. Tapi sebenar-benarnya apa dia? Semua tu tak sama nilai dengan pahala di sisi Allah SWT. Sebab tu sahabat dulu kalau pergi masjid, Nabi kata satu langkah Allah beri satu pahala, ampunkan satu dosa dan tingkatkan satu darjat. Jadi sahabat Nabi pergi masjid awal, lepas tu dia pusing masjid. Abdullah bin Umar datang masjid awal, sahabat yang besar, yang berilmu besar, datang awal, pusing masjid, tawaf, langkah pendek-pendek, pusing masjid. Sebab mereka kejar janji Allah, bukan nak pahala, tapi sebab mengejar pemberi pahala tu, mengejar pemberi pahala tu. Sebab tu bila kita kejar janji Allah, Allah sayang kita. Lelaki perempuan, selalu siapa dapat hadiah? Lelaki ke perempuan selalu dapat hadiah? Perempuan kan? Ke lelaki dapat hadiah? Perempuan kan? Hari lahir dia dapat, anniversary dia dapat, hari lahir kita pun dia dapat hadiah. Entah macam mana pula kira tu. Hari lahir kita kena belanja dia makan. Jadi rupanya tak sebab perempuan selalu dapat hadiah. Cuba tengok muka orang perempuan kalau dapat hadiah, macam mana muka dia? Bagi hadiah, abang, dia punya muka kan. Ada orang perempuan dapat hadiah macam tu, ya Allah abang, baiknya. Macam tu orang perempuan kau dapat kan. Allah abang, betul ke? Ya Allah abang. Tu mesti banyak bagi tu kalau begitu bunyi dia. Ya Allah abang. Tu tanda dia happy, dia gembira. Tapi cuba kalau lelaki dapat hadiah, macam mana bang? Perempuan sampai sakit jantung, dia punya terkejut dapat hadiah. Kalau lelaki dapat hadiah macam mana bang? Senyum je. Okey yang, terima kasih. Hadiah ni bang untuk abang. Okey. Abang hadiah. Ya. Dah bergaduh pula dah. 3 kali je nak bergaduh dah. Tak apa, isteri pun tinggal. Isteri pun saja nak cari pasal. Isteri pun dah tahu dah suami dia macam tu, dia tunggu. Dia biar abang, dia tinggalkan abang. Esok dia tanya abang, ataupun dah seminggu ke, abang hadiah tu dah cuba ke belum? Dia dah tahu dah memang nak bergaduh tu. Tu mulalah peperangan mula-mula. Dia dah tahu lah. Dia kalau tanya, abang mana hadiah tu dah try? Dah? Suka tak? Suka? Dah pakai? Pakai macam mana pula kan? Rupa belum buka lagi bekas dia. Mana hadiah tu bang? Dah pakai kan? Dah ke belum? Dah ke belum? Belum. Isteri garang 3 kali dah dia, belum. Kat mana hadiah tu? Dalam kereta. Rupa tersorok kat mana? Dalam bonet hadiah tadi. Tersorok kat mana? Kat bonet kereta. Tercampak kat belakang kereta. Sebab tu yang selalu dapat hadiah siapa dia? Orang perempuan. Jadi orang menghargai hadiah, dia dapat hadiah. Jadi manusia, sahabat Nabi, dia menghargai hadiah yang Allah beri. Jadi mereka berebut kepada hadiah yang Allah beri. Berebut-rebut. Sahabat Nabi berebut-rebut kepada janji Allah. Sebab tu dalam Quran, Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Kenapa Allah letak ayat mula-mula sekali Alif Lam Mim? Siapa tahu apa maksud dia? Siapa tahu maksud dia? Apa maksud Alif Lam Mim? Apa maksud dia? Sudah, apa maksud dia? Maksudnya hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kenapa Allah letak ayat tu mula-mula sikit? Banyak surah. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi Hudal lil Muttaqin. Kenapa Alif Lam Mim? Tilka ayatul kitabil hakim Hudan wa rahmatan lil muhsinin Alladhina yukimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat lain-lain Alif Lam Mim. Apa maksud Alif Lam Mim? Apa maksud Alif Lam Mim? Apa maksud Alif Lam Mim? Maksud Alif Lam Mim tak? Apa maksud dia? Maksudnya hanya Allah mengetahui maksudnya. Kenapa Allah letak ayat tu mula-mula sekali? Allah nak ajar kita, kamu ayat pertama pun kamu tak tahu. Macam mana kamu kata saya faham Quran, saya faham agama, kita tak mau dengan nasihat.
Kunci kepada ilmu, bila kita start rasa saya tak tahu, tu kunci belajar. Bila kata saya tak tahu, Allah mula ajarkan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk itu sahabat kejar janji Allah. Sahabat kejar janji Allah. Ada seorang sahabat, ada orang komen kat sini, dekat Facebook ni, tulis tengok door to door. Sekarang program saya kat TV, door to door ABLU, hari Sabtu 7.30 malam setiap minggu. Jadi tuan-puan tengoklah, sekarang dah episod ke-10, 11, 12. Tapi dia bukan cerita, bukan dibuat-buat, memang dia macam tu. Jadi kamera tu dia kena ikut je saya, ikut je, dia tak boleh apa, bukan buat-buat, bukan rancang. Okey, abang kena macam ni, lepas ni macam ni, tak ada. Dia ikut je, ikut dia dah mula jalan je lah, dia ikut rakam. Ada bahan-bahan tak ada, sudah balik zikir lah, carilah bahan sampai sudah kan. Dia tak ada, memang pusing jalan je. Tapi memang ada je macam-macam lah tengah jalan tu, macam kisah. Semua tempat kita gitu macam kisah terjadi, kisah hidup manusia sepanjang jalan. Dia orang rakam. Mana yang terlalu sensitif, dia orang kelakan mata dia lepas tu. Tutup sikit muka dia. Yang mana yang macam budak-budak kecil-kecil yang ni, yang mengandung ke bersalin ke, tutup muka dia. Tepi jalan